KPM. Wih. Waduh, tak masuk lagi. Okey. Aduh, dia nak. Apa ni? Sikit lagi. Aduh, nak ni. Sikit lagi. Aduh, macam mana dia boleh Buat apa tu? Mazul. Tak, saya tengah main game ni, Mazul. Sekarang pukul 12.30 dah ni. Baru 12.30, Mazul ni. Sikit lagi nak menang. Sikit lagi ni. Kamu dah cukup 2 dos kan, cucu? Vaksin? Dah. So kamu dah wajib dah ni untuk dirikan solat Jumaat. Alamak, tapi sikit lagi, Mazul. Sikit je lagi Tak ni. apalah, kemudian sekarang wajib kan. Sekarang pintu masjid tutup, tak boleh dah nanti. Wajib ni. Oh, alamak. Sikit pun tak boleh, Tak boleh. Masya Allah, Azhar. Apa Ustaz dengar wajib tak wajib ni? Mam, siap, Mam. Apa masalah ni? Tak, Mam. Saya tengah main game. Nak Ha. menang sikit lagi ni. Memang nak skor dah ni. Abang Zul ajak pergi solat. Masya Allah, Azhar. Kamu tak boleh macam tu, Azhar. Kamu kan dah dewasa. Seorang lelaki dewasa wajib melakukan solat Jumaat. Tapi Mam boleh ganti solat Zuhur kan, Mam? Menggantikan solat. Mana? Dia kan wajib ke atas setiap orang lelaki yang mukallaf, yang berakal. Ingat tu, Azhar. Waktu dah nak masuk ni, Azhar. Jom ikut imam pergi sembahyang Jumaat. Nanti kita terlepas pula tak boleh masuk. Okey, Mam. Nanti lepas selesai sembahyang Jumaat nanti kita main semula. Okey. Janji, Mam, Janji. Okey, jom. Jom, Mam. Jom, Mazul. Okay, jom. Sila. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya doakan moga semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Yang paling penting sentiasa ceria-ceria selalu. Walaupun di mana kita berada, akan sentiasa bersemangat untuk nak memulakan hari yang baru dengan mata pelajaran yang baru dan juga guru-guru yang baru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Baik, tadi kita dah lihat kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Azhar Abdul Kadir, Guru Pendidikan Islam SK Permatang Pauh Pulau Pinang, dan juga Ustaz Hafiz Fuddin Saad, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Batu Lapan Changlun, Kedah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Ustaz kita yang ganteng-ganteng ataupun yang kacak-kacak bersama dengan kita pada hari ini. Yang paling penting adalah kita nak belajar sama-sama mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita Jumaat penuh barakah. Betul, Ustaz? Betul. Alright, itu dia. Baik, Ustaz. Tapi walau bagaimanapun, sebelum kita nak mulakan kelas kita, sebelum kita nak panaskan kelas kita pada pagi ini, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu. Ini nak ingatkan diri saya, diri Ustaz-Ustaz dan juga adik-adik semua yang sedang menonton, jaga penjarakan fizikal. Macam saya dan Ustaz, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan juga kita pakai pelitup muka. Dan Ustaz, kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Okey, Saya mula dulu. Silakan, Ustaz. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Jadi kalau ada adik dekat rumah, silakan, Ustaz. Kalau tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Ustaz dah pakai, saya tidak terkecuali, wajib juga untuk pakai. Baik. Ustaz, hari ini saya akan jadi anak murid Ustaz. Ya, sudah saya pasti. dah tak sabar nak belajar. Dan yang paling penting, ada rakan-rakan sekelas saya nak join sekali, Ustaz. Terbaik. Boleh, Ustaz? Boleh, Sudah semestinya. Alright. Saya nak ajak rakan-rakan saya merangkap adik-adik saya untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat ke tu? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Ceria-ceria semua, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak berkenal-kenalan bab kata pepatah,
tak kenal maka tak cinta. Itu dia Ustaz. Sebut pasal cinta Ustaz suka Ustaz. Pengalaman hidup Azhar. Betul Ustaz. Tak, memang hidup kita penuh dengan cinta Ustaz. Ya, Cinta betul. ibu ayah, Betul. cinta adik keluarga kan. Baik. Kita nak berkenal-kenalan dengan adik kita yang pertama, Elisha. Silakan. Assalamualaikum Abang Azhar dan kawan-kawan. Saya Elisha binti Syahrin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pematang PAU Pulau Pinang. Baik. Cita-cita Elisha nak jadi apa? Guru. Guru. Ini mesti terinspirasi dengan ustaz-ustaz berdua ni. Ustaz Zul dan juga Ustaz Hafiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan moga adik Elisha berjaya jadi guru. Amin. Baik, seterusnya adik Akif. Silakan Akif. Assalamualaikum Abang Azhar dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Akilmi bin Ahmad Nasri dari Sekolah Kebangsaan Pematang PAU Pulau Pinang. Tu dia. Daripada mini Pulau love dia bagi. Pinang. Dia mini love dia bagi. Baik, Akif. Akif cita-cita nak jadi apa? Doktor Gigi. Doktor gigi. Alhamdulillah. Bagus ni. Baik. Terbaik Ustaz kata. Kita doakan moga terrealisasi ataupun Ya, insyaAllah. orang kata termakbul impiannya. Baik. Seterusnya adik Najmi, silakan. Assalamualaikum Abang Azhar. Waalaikumsalam. Dan kawan-kawan, nama saya Ahmad Najmi Haikal bin Ahmad Zurais. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Permatang PAU Pulau Pinang. Okey, baik. Najmi cita-cita nak jadi apa? Saintis. Amin. Alhamdulillah. Amin. InsyaAllah. Moga berjaya menjadi saintis. Baik, terima kasih Najmi. Seterusnya Muaz. Silakan Muaz. Assalamualaikum Abang Azhar dan kawan-kawan. Nama saya Muarif bin Mat Nizam dari Sekolah Kebangsaan Batu Lapan Calon Kedah. Wah, orang kampung Kedah. Kamu kita nak? Okey, baik. Apa nama Muaz? Nak tanya Muaz. Muaz baru lepas main game ke tu? Ya. Tapi tak apa Ustaz, main game juga. Belajar Pelajaran juga. tidak dilupa. Cita-cita Muaz nak jadi apa? Nak jadi gamer. Game. Dia sebut dah tadi main game, nak jadi gamer. Gamer yang berilmiah. Moga jadi gamers yang bermanfaat Ya. untuk ummah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baik, seterusnya Auni. Silakan Auni. Assalamualaikum Abang Azhar dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Nama saya Auni Humaira binti Amir daripada Sekolah Kebangsaan Batu Lapan Changlun Kedah. Baik, terima kasih. Auni cita-cita nak jadi apa? Nak jadi guru. Guru juga. Terinspirasi juga. Terinspirasi juga. Moga jadi guru yang baik macam ustaz berdua kita ni, InsyaAllah, insya-Allah. mudah-mudahan. Dan yang terakhir kita ada adik Alif. Silakan Alif. Hai Abang Azhar dan kawan-kawan. Hai. Saya Muhammad Alif Naufal bin Aris Dari bersekolah di Sekolah Kebangsaan Batu Lapan Changlun Kedah. Baik, cita-cita Alif nak jadi apa? Polis. Polis. InsyaAllah kita doakan moga semua impian adik-adik kita ni termakbul insyaAllah. Yang penting Amin. kena ada usaha. Okey Ustaz. Ya. Tadi kita dah berkenalan. Kita dah mula memupuk rasa cinta antara rakan sekelas dan juga dengan ustaz kita pada hari ini. Dan kita nak tanya ustaz lah berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan Islam dan topik kita Jumaat penuh barakah ni sebenarnya apa yang ustaz nak tekankan dan ustaz nak sampaikan dalam mata pelajaran kita hari ini ustaz. Kita mulakan dengan Ustaz Zul. Terima kasih Azhar. InsyaAllah Sama-sama, pada Ustaz. hari ini kita bersama dengan anak-anak murid saya dan juga anak murid Ustaz Hafiz. Baik. Kita akan cerita tentang keberkatan hari Jumaat dengan adanya dirikan solat Jumaat. Kita akan tengok pengertian solat Jumaat. Baik. Kita akan tengok juga hukum mengenai solat Jumaat. Baik. Kemudian kita akan lihat kepada syarat wajib solat Jumaat dan siapakah ciri-ciri macam manakah ciri-ciri solat Jumaat yang sah tu. Syarat sah solat Jumaat insya-Allah. Baik, so itu yang kita nak tekankan ataupun Ustaz nak tekankan dalam pembelajaran kita hari ini Ustaz. Ya, insya-Allah. Mungkin Ustaz Hafiz boleh juga kongsikan sebagai mukadimah awal berkenaan dengan
apa lagi yang mungkin kita nak memberi penekanan? Contohnya mungkin ada juga adik-adik kita yang tertanya-tanya, kenapa kita dengar Jumaat yang penuh barakat, kenapa tidak juga hari-hari yang lain juga, kan Ustaz? Ya, Ustaz. Okey, sebelum tu Ustaz, kita mulakan dengan bacaan doa dulu, Ustaz. Boleh Ustaz. Saya sebagai anak murid Ustaz, saya mengikut Ustaz. saja Ustaz, insya-Allah. Terbaik. Okey, Ustaz, kita nak minta murid kita Alif untuk bacakan doa. Baik, silakan Ya, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maksudnya, ya Allah, bukanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami rahmatmu, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baiklah Ustaz, berbalik kepada soalan Ustaz tadi kan. Kita nak tengok tadi Ustaz Zul dah ceritakan tentang objektif pembelajaran kita kan. Betul. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi kita nak tengok apa yang spesialnya hari Jumaat ni kan. Dari segi kita dalam Islam, hari Jumaat tu merupakan penghulu segala hari. Okey. Kita ada 7 hari dalam seminggu tu. Hari Jumaat lah hari yang paling special. Baik, Ustaz. Ada banyak kemuliaan di situ. Ya. Jadi kita tengok pengertian solat Jumaat. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Kita tengok apa sebenarnya yang dikatakan Jumaat penuh barakah tu. Okey. Pengertian solat Jumaat. Baik. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah. Secara berjamaah ya. Baik. Tak boleh seorang-seorang. So maksudnya kalau buat seorang-seorang tak sah lah Ustaz. Dah tentu. Ada syarat-syarat dia lagi tu. Nanti kita tengok Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz Okey, secara berjamaah pada hari Jumaat. Baik. Dalam waktu Zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Ustaz kan dah sembahyang Jumaat kan? Baik, dah. Tadi kan awal-awal tadi kita dah solat Jumaat. Alhamdulillah. Cumanya saya terinspirasi dengan apa yang Ustaz Hafiz lah. Ustaz Hafiz mendoakan saya jadi ustaz. Kan? Amin. Kan? Doa guru untuk anak muridnya. InsyaAllah. Moga termakbul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita nak teruskan langkahan kita dalam teras ni, untuk kita nak teruskan kata apa, lebih mendalami untuk mata pelajaran pendidikan Islam ini, kita nak berhenti rehat seketika. Okey, boleh. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada adik-adik kita di rumah juga untuk bersiap sedia. Mungkin nak ambil nota kejap lagi. Kita jumpa kejap lagi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jumaat penuh barakah. Nama saya Ahmad Najmi Haikal bin Ahmad Zurais dari SK Pematang Pau. Hari Jumaat ialah hari yang paling istimewa dan merupakan penghulu segala hari. Pada hari Jumaat, semua orang lelaki beragama Islam akan menunaikan solat Jumaat di masjid. Solat Jumaat adalah fardu ain bagi setiap lelaki Muslim. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Asal perkataan Jumaat ialah dari perkataan jamaah yang bermaksud himpun. Solat Jumaat merupakan hari kebesaran dan hari perhimpunan umat Islam di seluruh dunia tanpa terkecuali. Tujuan perhimpunan solat Jumaat ini ialah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Islam itu kuat dengan jamaah. Solat Jumaat itulah sebagai lambang kekuatan umat Islam. Sekian, terima kasih. Tahukah kawan-kawan, hukum meninggalkan solat Jumaat kerana wabak COVID-19 bagi lelaki Islam mukallaf adalah tidak dosa kerana hukumnya adalah harus bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun solat Jumaat yang ditinggalkan itu wajib digantikan dengan solat Zuhur di kediaman masing-masing.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita tengok adik-adik comel kita dah bagi pengertian ataupun bagi pandangan berkenaan dengan topik kita Jumaat penuh barakah. Baik Ustaz, kita tak nak lengahkan masa lagi. Saya nak tanya adik-adik ataupun rakan-rakan saya di Google Meet, semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, angkat double thumbs up macam ni, buat goyang sikit. Kecing. Okey. Semua dah angkat macam tu dah. Baik. Okey Ustaz, semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam ni. Mungkin kita boleh mulakan. Silakan Ustaz. Okey, Azhar, tadi kita dah lihat dan mendengar apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat. Baik. Dan sekarang ni kita akan lihat pula hukum untuk dirikan solat Jumaat berdasarkan dalil ayat Al-Quran. Baik. Dan sebagai pelajar cemerlang saya, Azhar, silakan baca Azhar. Baik Ustaz, saya cuba, kalau saya salah mohon Ustaz betulkan saya Ustaz. InsyaAllah. So saya baca ayat ni Ustaz. Ya, silakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah. Sedap. Okey Ustaz. Alhamdulillah. Okey Azhar, berdasarkan ayat Al-Quran tadi ni yang kamu baca dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Daripada ayat ni keluarlah hukum. Hukum dia gimana? Ustaz Zul, apa kata kita tanya adik-adik kita dulu. Okey, kita patah Apakah ini ini suspend ni, solat kejutan. Jumaat? Baik. Kita nak buka untuk sukarelawan menjawab ke ataupun sukarelawan. Sukarelawan pula. Baik. Okey, baik. Siapa yang nak jawab? Najmi, silakan Najmi. Terbaik. Fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Syarat. Macam mana Ustaz Zul? Apakah jawapan yang sebenarnya? Mari kita lihat jawapan yang sebenar. Adakah betul? Adakah betul? Hukum. Tak keluar lagi. Okey. Tanya. Apa kata kita bagi mini love dekat? Okey, jom kita bagi mini love dekat Najmi Haikal. Alhamdulillah. Memang terbaik. Okey, hukumnya adalah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Syarat-syarat ni kita akan bincang kemudian. Baik Ustaz. Baik, kita tengok yang seterusnya. Uji minda. Okey, baik. Uji sikit. Uji minda kepada anak murid kita yang insya-Allah syurga menanti mereka ini. Amin. Okey, Ustaz Hafiz, bacakan soalan. Dengarkan ya anak-anak. Siapakah, soalan yang pertama. Baik. Siapakah yang diwajibkan menunaikan solat Jumaat? Pilihan jawapannya A, kanak-kanak lelaki. Dengar betul-betul ya, kanak-kanak lelaki. Kemudian perempuan dewasa dan lelaki dewasa. Baik. Siapa yang nak jawab? Cuba bagi mini love kat Ustaz. Mini love. Okey. Akif yang mula-mula tadi angkat. Okey, Akif silakan. Okey. Kita bagi mini love. Begitu. Lelaki dewasa. Okey. Lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Betul ke Ustaz? Okey, kita tengok. Lelaki dewasa. Lelaki dewasa jawapannya. Okey, betul. Tepat. Terbaik. Alhamdulillah, terbaik. Terbaik. Ustaz, kita bagi mini love dekat camp tu Ustaz. Alhamdulillah. Itu adik-adik Tahniah, kita. Akif. Baik. Okey, seterusnya kita tengok soalan untuk uji minda yang kedua. Baik. Okey. Bilakah solat Jumaat didirikan? Saya ulang. Bilakah solat Jumaat didirikan? Pada hari Jumaat, A, pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur. Baik. B, pada hari Jumaat sebelum waktu Zuhur. C,
pada hari Jumaat dalam waktu asar? Dan jawapan anda, saya nak pilih siapa? Azhar sebut satu Okey nama. Ustaz, soalan ni dah agak keliru lah Ustaz. Sebab saya tahu solat Jumaat waktu siang kan. Ya. So solat Jumaat, solat yang ada waktu siang asar dengan zuhur lah kan. Ya. So confused. Maksudnya kita keliru lah yang mana satu. So Ustaz saya pilih seorang Ya. Saya selaku ketua kelas. Ya. So untuk orang kata apa, nak menjaga nama baik kelas saya ni, saya nak pilih, saya rasa Alif lah Ustaz. Okey, Alif. Baik, jawapan Alif ialah Alif, jangan malukan kelas kita Alif. Silakan Alif. Alif kena Jawapan buka Alif? mikrofon Alif. B. B. Saya ulang sekali lagi. Bilakah solat Jumaat didirikan? Jawapan Alif B. Pada hari Jumaat sebelum waktu Zuhur. Alif yakin? Ala yakin dengan jawapan Alif? Jeng, jeng, jeng. Ke Alif nak guna talian hayat? Bilakah Jumaat didirikan? Okey Ustaz. Ya. Saya selaku ketua kelas, saya bertanggungjawab kepada Alif. Ya. Saya nak jawab boleh tak Ustaz? Boleh. Okey, so jawapan Alif tadi sebenarnya saya dengar Alif bisik macam dia nak sebut A. Tapi ada orang lain bisik kat dia B. Itu dia macam keliru. Okey. Tapi saya dengar tadi Alif cakap A lah awal-awal tadi. Okey. Pada hari Jumaat, Ah. dalam waktu zuhur. Betul ya Azhar? Saya yakin Pada yang hari tu. Jumaat? Saya bertanggungjawab untuk Alif cikgu. Ustaz. Okey, kalau betul jawapan Azhar, maka jawapannya ialah betul. Pilih, A. Ustaz Zul. Pilih satu Baik, untuk okey. kita hadap. Baik. Saya terlupa dah. Alright. Okey, sekarang saya nak minta Alif. Alif pilih kotak yang ada warna kat sini, sama ada biru, merah atau Hijau. hijau. Okey Alif. Biru. Biru Okey. Kita tengok Apa yang Alif dapat? dia dapat hashtag mantap. 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 Bagus. Mantap. Okey, baik. Terima kasih Alif. Dan juga rakan-rakan saya yang lain. Itu dia. Betul lah Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Sudah semestinya pada hari Jumaat dalam Baik. waktu zuhur. Baik, kita tengok uji minda yang seterusnya. Okey. Okey. Berapakah bilangan rakaat solat Jumaat? Tadi bila Ustaz soalan sebelum tu sebut dalam waktu zuhur, saya rasa macam 4 rakaat lah Ustaz. Betul Tak apa, ke? jawapan Kita tanya kawan-kawan. jawapan Ya. Azhar tu saya query dulu, saya tunggu sekejap. baik, Kita baik. Tanya kunci kawan-kawan. dulu. Siapa nak tolong saya? Okey, baik. Silakan. Kita ambil Elisha pula lah. Okey, Elisha. Okey, silakan Elisha. Bantu Elisha. saya Elisha. Berapa Saya rakaat pilih bilangan? lah. Dua rakaat. dua katanya. rakaat. Dua rakaat. Dua Anda rakaat. pasti dengan pilihan jawapan anda? Adakah Elisha pasti dengan jawapan Elisha? Pasti. Bagus. Pasti. Okey, Elisha, pilih kotak warna apa Elisha nak? Merah. Merah maksudnya berhenti. Itu traffic light. Traffic light, Orang isyarat silap-silap. Okey, baik. Elisha telah memilih penghargaan untuknya ialah 1 mini love. Okey, Wah, satu untuk minit Elisha. love. Terbaik. Elisha. Terbaik. Bagus. Baik. Tanya Elisha. Okey, betul Ustaz jawapannya? Ya. Betul. patut Dua lah. rakaat kalau hari Jumaat. Saya ingat 4 tadi sebab tengok tadi Itu zuhur Ustaz cakap. Kalau nak sembahyang zuhur. Oh, zuhur. Baik, Okey ya. Ustaz. Jelas ya. Kita Baik. yang lain. Okey. Okey, sekarang Okey. kita nak masuk bagaimanakah cara melakukan solat Jumaat. Boleh? Okey, baik Cara Ustaz. untuk melakukan solat Jumaat, kita Yap. tengok Ustaz Hafiz. Okey. Ni nak tengok cara bagaimana kita nak melakukan solat Jumaat sebelum, Baik. semasa dan ketika kita nak melaksanakan atau nak menunaikan solat Jumaat. Okey, yang pertama, yang pertama adalah azan yang pertama. Baik. Menandakan masuknya waktu solat. solat. Okey. Yang kedua kita tengok azan yang kedua. Biasanya kan kalau semayang hari biasa waktu zuhur hanya sekali azan saja kan? Betul, Ustaz. Berbeza dengan hari Jumaat ada 2 azan. Oh, okey. Okey, azan yang kedua Baik. selepas khatib naik ke mimbar. Sebelum membaca khutbah. Baik, patutlah Ya. selalu kalau solat Jumaat kita dengar ada 2 kali azan Ustaz. Ya, betul. Baik. Itulah yang membezakan
semayang Zuhur dengan semayang Jumaat. Baik. Cara yang ketiga kita tengok. Khatib membaca khutbah yang pertama. Baik. Biasanya khutbah yang pertama ni kalau ni dia panjang Dia sikit kan. panjang. Dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yep. Dia baca, kemudian khatib akan duduk sebentar. Duduk sebentar selepas khutbah yang pertama. Oh, okey. Baik. Selepas khutbah yang pertama. Dan yang seterusnya, khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Okey. Itu habis sehingga ke khutbah yang kedua. Okey, kita tengok yang seterusnya. Baik. Ustaz Zul. Baik. Seterusnya kita lihat bagaimanakah cara melakukan solat Jumaat setelah kita dengar tadi khatib dua bacaan, dua khutbah. Muazzin atau Bilal akan melafazkan iqamat menandakan selesai untuk khutbah. Okey. Selesai untuk khutbah. Baik, maksudnya bila Ustaz, bila selesai untuk khutbah, itu belum selesai solat Jumaat lagi? Belum. Oh, baru selesai part khutbah dulu. Tapi syaratnya mesti kita dengar khutbah dulu kan? Wajib ke macam ni Ustaz? Sudah. Sekejap kita tengok ada syarat. Oh, ada. Saya tak sabar Ustaz nak tahu. Excited Azhar. Excited nak tahu. Sebab macam ada banyak benda yang saya maklumat baru yang saya dapat lah, ataupun ilmu baru saya dapat. Tapi Ustaz, apa kata kita nak berhenti rehat seketika? Okey. Kita nak bagi ruang dan peluang adik-adik dekat rumah untuk orang kata apa, ambil nafas sekejap. Kita akan sambung balik sekejap sahaja lagi dalam Teras Didik TV KPM. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana cara nak melakukan solat Jumaat, tapi belum selesai lagi Ustaz. Tadi kita baru sampai dekat bahagian habis khutbah, yang mana Bilal ataupun muazzin akan melaungkan iqamat. So selepas tu apa Ustaz? Okey. Azhar, bila muazzin melafazkan iqamah bermaksud kita kena bersedia untuk dirikan solat Jumaat. Kita akan sediakan diri kita untuk dirikan solat Jumaat sebanyak 2 rakaat waktu Zuhur hari Jumaat lah. Baik. Okey, mari kita sama-sama terlihat. Selepas itu apa akan berlaku? Okey. Seterusnya next step yang berikutnya ialah solat Jumaat 2 rakaat seperti yang saya cakap tadi. Dirikan solat Jumaat 2 rakaat secara berjamaah. Baik. Kemudian lafaz niat solat Jumaat. Kita nak dirikan solat ni. Kita mesti tahu bagaimana lafaz niat dan niatnya. Ya, lafaz yang di atas, niatnya di bawah. Okey, Ustaz Hafiz. Saya rasa kita minta adik-adik kita baca. Oh, cantik. Boleh sangat. Rakan-rakan saya dah pilih seorang. Rakan-rakan saya dah bersedia dah Ustaz. Selaku ketua kelas pada hari ini Ustaz, saya nak tanya dululah, sukarela, siapa yang nak bacakan lafaz dan niat solat Jumaat? Alif Ustaz. Alif. Bagus Alif. Sebab dia adalah huruf yang pertama. So dia sentiasa nak jadi orang yang pertama. Okey. Baik, silakan Alif. Usalli fardal jum'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Ya. Bagus. Cuma Ustaz, saya ada terperasan yang Alif ada, kalau seperti yang teks yang Ustaz tunjuk, dengan apa yang Alif sebut tadi, ada penambahan ada. Okey. Adakah tepat ataupun bagaimana Ustaz? Okey. Kenapakah kalau tengok kat sini usalli fardhu jum'ati raka'ataini tak ada perkataan adaan? Sebab adaan tu melambang solat yang boleh kita qada. Seperti solat fardu yang lain, zuhur yang lain. Kalau kat sini jangan kita tambah adaan. Okey. Tapi kita terus kepada rakaataini makmuman. Ya. Baik. Tapi kita hargailah juga. Alif berani menjawab. Betul. Kita bagi pilihan untuk Alif memilih juga. Baik. Kotak apa yang Alif suka. Okey. Alif pilih kotak yang mana Alif
suka. Warna apa? Silakan Alif. Merah. 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 Okey. Merah Mubarak. Bukan. Alif meminta kita berikan hashtag terbaik untuknya. Baik. Bagus. Hashtag terbaik. Alhamdulillah, Okey, Alif. Kerana baik. berani mencuba. Baik, seterusnya, Azhar tanpa buang masa, mari kita sama-sama murid-murid sekalian, kita lihat untuk berikutnya ialah okey. Sekarang ni di paparan skrin kita ialah peta aiting. Bermaksud kita akan lihat kepada syarat wajib ke syarat sah, Ustaz? Syarat wajib. Syarat wajib. Baik murid-murid. Syarat wajib solat Jumaat. Sekiranya kalau kita nak buat dalam peta aiting, peta aiting yang manakah yang paling tepat untuk kita buat? Di antara ke-8 ni Ustaz. Ya, peta aiting mana yang paling Najmi sesuai? dah angkat tangan Baik, dulu. Najmi. Silakan Najmi. Peta buih. Peta buih. Peta Tengok jawapan buih. tepat Mana, atau Ustazah? tidak? Baik, Sesuai tengok. tak? Peta buih bermaksud proses pemikiran, pemikiran untuk kita menerangkan. Baik. Bila dah dapat jawapan ni murid-murid, bila dapat jawapan, mari sama-sama kita belajar syarat wajib solat Jumaat. Baik. Okey. Ustaz. Syarat wajib solat Jumaat. Kita lihat yang pertama. Ini menggunakan peta buih Ustaz. Peta buih, Seperti ya. yang tadi Najmi sebut tadi. Ya. Baik, yang pertama. Kita lihat, kita nak tanya ke kita nak minta murid kita jawab ke macam mana? Kita Saya tanya selaku ketua kelas. Ketua Ah, kelas. Tak ya. habis-habis daripada tadi ketua kelas je Ustaz. menggunakan kuasa sepenuhnya. Kuasa veto Kuasa saya veto. Ustaz. So saya rasa saya nak bagi peluang pada rakan-rakan Rakan. saya. Boleh tak Ustaz? Boleh. Silakan. Sebab ada macam bisik. Dia kata, bang, saya nak jawab. Silakan. Okey, siapa yang nak jawab untuk syarat wajib ni? Siapa tahu? Yang pertama. Okey, kita bagi dulu kepada Muaz. Okey, Silakan, Muaz. Muaz. Yang pertama, Muaz. Yang pertama, Islam. Islam. Tengok jawapannya Tengok. betul. Ya, Islam. betul. Okey, saya dengan sukarelanya memberikan mini love dekat Muaz. Muaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azhar, maksud dekat sini bila Islam Yap. untuk agama lain tidak wajiblah untuk dirikan solat. baik. Hanya semata-mata semestinya orang yang beragama Beragama Islam. Islam. Okey, yang kedua, Baik. baligh. 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 Okey. Yang ketiga, berakal. Yang Ustaz Zul. keempat, ya. Sebentar kalau dia berakal kan syarat Ya. wajib kan. Ya. Jika sekiranya seorang yang gila macam mana Ustaz Zul? Ataupun Kita tanya anak murid kita lah. mungkin kurang siuman. Kurang siuman. Okey, Ya. baik. Siapa yang nak jawab? Come on, kita buktikan ahli kelas kita ni semua hebat-hebat. Ya. Yes. Okey. Kalau orang yang tidak berakal ataupun kurang siuman. Kurang siuman. Maksud dia apa ni kurang siuman ni? Kurang siuman. Okey. Ada nak menjawab? Ada yang nak Akif jawab? tadi angkat tangan Ustaz. Okey Akif. Akif silakan. Akif. Adakah wajib untuk orang macam ni solat Ustaz? Kita tengok. Orang yang kurang siuman tidak wajib solat Jumaat. Okey, terima kasih. Bagus. Okey. Akif, pilihan Akif. Pilihan Akif. Pilihan Akif. Merah, biru atau hijau? Hijau. 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 Untuk Hijau tu pertama tengok. kalinya. Warna hijau dipilih. Kita tengok apakah ia. Akif memilih hashtag baik sangat. Hashtag baik sangat. Alhamdulillah. Baik. Okey, so terima kasih Akil. Akif tadi. Akif. Jawapan semua berani-berani dan semua dahsyat-dahsyat. Ustaz. Alhamdulillah. Murid-murid kita hari ini. Baik, seterusnya kita tengok syarat wajib untuk dirikan solat Jumaat ialah sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan. Baik. Seterusnya bermukim, Ustaz Afif ya? Ya, bermukim. Kemudian Merdeka. Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Maksud merdeka tu adakah macam merdekanya sebuah negara ke? Kan ada negara merdeka. Ya, kan? Apa maksud merdeka tu sebenarnya Ustaz? okey. Merdeka, adakah maksud merdeka? Merdeka. Adakah maksud itu? Okey. Azhar bisa tengok cerita P. Ramlee.
Pernah Ustaz. Okey, contoh Pelangi contoh apa? 3 Abdul yang Abdul. jual. Abdul Lelong, Wahab. lelong, Abdul Wahid. lelong. Ya, Abdul pernah. Wahab. Ada Wahab, ada Wahid, ada Wahab. 2 dirham, 3 dirham. Ya. Situasi ketika itu ialah sesi jual beli. Dari seorang hamba apabila dia beli dan dijual, maksudnya dekat sini dah merdeka lah. Dia tak terikat dengan apa-apa untuk jualan dan sebagainya. Okey. Ustaz Afiq ada nak tambah? Ya, maksudnya tidak wajib solat Jumaat kepada hamba sahaya. Kalau saya baru teringat Ustaz, kalau zaman-zaman dulu Ya. kan ada macam hamba, istilah dia kalau ada yang kata macam hamba abdi. Ya. Macam tu lah Ustaz. Ya. Okey, so Tapi maksudnya sekarang ada lagi ke? tak ada dah Ustaz. So maksud kat sini sekarang, semua umat Islam lelaki wajib untuk dirikan solat Jumaat apabila cukup syarat-syarat yang kita bincangkan tadi. Jadi Azhar, walaupun kita tengah khusyuk main game, kita kena okey. Cukup masa dirikan solat. Okey, baik. Boleh itu faham dia. budak-budak Okey. Baik. Okey Ustaz, kita faham daripada syarat wajib solat Jumaat tadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita terus sebenarnya mainkan peranan kita sebagai hamba Allah lah Ustaz. Ya, sudah So semestinya. tidak ada alasan. Kita kena cuba sedaya mungkin untuk memenuhi bila kita ada syarat ketujuh-tujuh syarat yang ditulis ataupun disebutkan tadilah. Ya, betul. Baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Okey. Sebelum kita masuk kepada syarat sah solat Jumaat, saya ada satu soalan kepada anak murid kita. Baik. Soalan saya Azhar, Yap. katakanlah seseorang lelaki yang berwatakan seperti perempuan, adakah dia dikira sebagai syarat wajib juga untuk dia hadir ke solat Jumaat? Najmi nak jawab Ustaz. Okey, Najmi. So saya selaku ketua kelas, saya bagi timbalan ketua kelas saya jawab Ustaz. Baik, silakan Najmi. Okey, silakan Najmi. Tidak wajib. Wajib. Confused. Yang mana satu jawapan ni Najmi? Wajib atau tidak wajib? Wajib. Itu dah ada penekanan dah Ustaz. Wajib. Wajib tak wajib. Okey, baik Ustaz. So apakah jawapan sebenarnya Ustaz? Wajib atau tidak? Jawapan kelahirannya fitrah sebagai seorang lelaki walaupun diubah rupa bentuk sebenarnya macam perempuan sekalipun. Walaupun namanya diubah. Walaupun nama dia contoh Azhar tukar Azharah. Tetap akan dirikan solat Jumaat apabila cukup syarat-syarat yang kita bincangkan tadi. Okey, so tak ada alasan juga lah Ustaz. Tak ada alasan. Hukum dia tetap wajib. Wajib. Okey, baik. Terima kasih Najmi. Terima kasih untuk ilmu baru ni. Baguslah Najmi. Okey Ustaz. Tapi dalam situasi sekarang ni kena 2 dos. Itu yang pentinglah. So patuh kepada ulil amri ataupun keputusan dalam negara tersebut Ustaz kan. Baik. Baik, sekarang kita tengok pada syarat sah solat Jumaat. Baik. Okey, yang pertama Ustaz Hafiz. Okey, yang pertama syarat sah solat Jumaat yang pertama kita lihat di sini mesti didirikan solat tu mesti didirikan dalam binaan yang khusus. Kita tak boleh suka-suka hati. Binaan yang khusus ni mesti ditetapkan oleh pihak penguasa agama. Contoh sekarang yang biasa di tempat-tempat kita didirikan di dalam masjid. Ataupun ada kita kata sebagai surau solat Jumaat pun ada juga. Tapi dengan syarat diberi kebenaran oleh pihak penguasa agama. Ataupun paling mudah kita tengok perkataan masjid jami'. Masjid jami' bermaksud masjid yang didirikan solat Jumaat. Okey, sebab ambil perkataan jami' tadi Ustaz. Ya. Okey. Yang kedua kita lihat pula bilangan jemaah tidak kurang daripada 40 orang. Oh, itu yang tadi awal tadi Ustaz cakap tak boleh seorang-seorang. Ya. Mesti berjemaah dan kadar bilangannya mesti tidak kurang daripada 40 orang. Faham. Tapi Azhar kena ingat dalam situasi kita sekarang ni di masa pandemik ni 40 orang bermaksud ketika suasana menjadi biasa kembali. Normal. Ini kita kata sebelum pandemik berlaku lah Ustaz. Okey, kalau berlaku pandemik sekarang kita melihat kepada majlis fatwa ataupun pihak berkuasa lah. Baik. Berapakah jumlah yang sesuai ataupun yang diberi kebenaran Ustaz. Ya. Baik, seterusnya yang ketiga, mesti didirikan dalam waktu Zuhur. Tak boleh kalau waktu kata asar. tadi bilangan jemaah tak kurang tu bila pandemik mungkin akan berubah. So kalau diri kalau waktu Zuhur ni memang tak berubah lah. Tak berubah. Nanti jangan ada pula Ustaz tiba-tiba pandemik ubah kepada waktu asar tak boleh tak lah. boleh. Satu kampung lena Azhar.
Satu kampung lena waktu tu tiba-tiba jaga waktu asas semayang buat Jumaat. Tak boleh juga. Itu kira qada lah Ustaz. Betul lah. Baik. Okey, baik. Yang keempat. Baik. Yang keempat, tidak boleh didirikan dua solat dalam satu tempat. Ustaz Zul, dalam satu tempat macam mana tu ya? Okey, tidak boleh dirikan dua solat dalam satu tempat. Contoh paling mudah lah saya bayangkan, ini masjid. Baik. Kemudian ada satu imam pukul 1.05 waktu dia sembahyang. Kemudian ada satu lagi imam buat juga solat Jumaat. Masjid yang sama. Masjid yang sama. Masjid yang sama ada dua imam. Itu tak boleh. Okay? Boleh faham. Tapi lain pula dalam situasi sekarang. Dalam kawasan yang sama, tapi apabila berlakunya pandemik sekarang ni, ada masjid, ada surah yang buat. Tempat yang sama, itu dibenarkan apabila majlis fatwa ataupun majlis agama Islam benarkan. Itu syarat dia. Untuk syarat dia ya. Faham Ustaz. Boleh ya? Okey, so kita dapat tahu tadi berkenaan syarat sah solat Jumaat. Kita nak sambung lagi Ustaz. Sambung lagi. Baik, sebahagian. Okey. Seterusnya, dirikan secara berjamaah. Kalau cukup 40 orang pun, tapi kalau dia semayang seorang-seorang, itu tak boleh, tak dikira juga, tidak sah. Baik. Syarat dia, kalau cukup 40 orang, mesti didirikan secara berjamaah. Contoh saya bagi murid-murid, contoh satu kampung katalah ada 40 orang, tapi seorang tu datang ketika imam dah habis baca khutbah, nak dirikan solat. Datang si Ali baru cukup 40. Sah ke solat itu? Azhar rasa? Itulah Ustaz. Saya pun macam confused ataupun keliru lah Ustaz. Saya tak pasti sebab kalau kata tadi sebab Ustaz sebab awal tadi khutbah pun wajib juga. Baik, kita tanyalah anak-anak murid kita jawapan. Okey, baik. Ada yang nak menjawab soalan Ustaz tadi? Najmi lagi Ustaz. Najmi. Okey, Najmi. Kita silakan Najmi. Baik, silakan. Najmi, jawapan anda? Tidak sah Ustaz Najmi. Tidak sah. Masya Allah, tabarakallah Najmi. Seorang je takkan tak boleh diskaun. Boleh ke Najmi? Tak cukup 40. Alhamdulillah. Itu dah Najmi dah memang betul-betul tak cukup 40 bang. Abang jangan minta diskaun. Tak boleh. Maksudnya betul Ustaz. Betul jawapannya. Kita bagi sama-sama lah hashtag terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih Najmi bantu abang kat sini. Itu dia Najmi cakap dengan begitu tegas sekali 40. Tak boleh kurang. 40. No discount. Maksudnya dia yakin dengan jawapan dan ilmu yang dia ada. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi. Baik. Untuk yang keenam, didahului dengan dua khutbah. Baik. Maksudnya apa dia Ustaz Hafiz? Okey, tadi kita dah bagi tahu dalam solat Jumaat ada dua khutbah. Betul. Jadinya untuk kita nak sempurnakan solat Jumaat kita, mestilah dibaca ataupun didahului dengan dua khutbah. Dan orang yang baca khutbah tu dikenali sebagai khatib. Baik, itu yang tadi Najmi memang tegas. Dan ciri-ciri. Bila seorang sampai tu dah habis khutbah, dia kata tak sah. Sebab syarat sah selepas tu Ustaz sebut kena ada dua khutbah. Naam. Baik. Ahsanta. Baik Ustaz. Baik, seterusnya. Okey, yang ketujuh. Ustaz Hafiz? Solat Jumaat belum didirikan dalam qaryah yang sama. Maksudnya dalam kawasan tu, dalam kampung tu, dalam penempatan tu masih belum didirikan solat Jumaat pada hari berkenaan. Okey. So itu syarat-syarat sah solat Jumaat yang mana perlu kita bagi perhatian, yang mana kalau kita tidak memenuhi kriteria ataupun poin-poin yang telah disampaikan tadi, maka kita khawatir tidak sah solat Jumaat kita Ustaz. Itu yang kita takutkan dan kita risaukan. Baik. Dan kita ucap jutaan terima kasih kepada adik-adik tadi atas jawapan yang memang sangat-sangat luar biasa. Ustaz, kita nak bagi ruang dan peluang untuk mereka berehat seketika. Okey, silakan. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Alhamdulillah. KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat, syarat wajib solat Jumaat. Kan Ustaz? Ya. Alright, dan adik-adik kita pun tadi memang sangat-sangat luar biasa. Saya selaku ketua kelas rasa sangat seronok ada adik kelas macam ni. Saya nak tanya, okey ke kalau kita teruskan kelas kita? Kalau okey, belanja saya double thumbs up macam ni. Kecil. Okey. Alhamdulillah. Macam tu dia goyang. Okey. Baik Ustaz, kita nak teruskan Ustaz Baik. berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan Islam kita hari ini Ustaz. Silakan. Okey. Alhamdulillah murid-murid, tadi kita dah lihat pada peringkat awal pengertian tentang solat Jumaat, kemudian dalil, Baik. syarat sah dan syarat wajib solat Jumaat. Dan sekarang ni mari sama-sama kita lihat pada soalan yang saya nak uji pada murid-murid ahli syurga ni, insya-Allah kita doakan termasuk Azhar. Amin. Ahli syurga Allah nanti. Baik. Ustaz Hafiz, apakah soalan yang pertama itu? Kita lihat. Lihat Soalan yang pertama. Okey. Orang yang membaca khutbah dikenali sebagai khatib. Bilakah khutbah solat Jumaat dibacakan? Pilihan jawapannya A. Sebelum menunaikan solat. B. Selepas menunaikan solat. Baik, Auni Ustaz dah angkat awal-awal macam tu. Dia kata, abang bagus, Auni. silakan. Okey, silakan Auni. Sebelum menunaikan solat. Bukan selepas ke Auni? Oh bukan. Okey. Ada juga kan sembahyang dulu baru kita baca khutbah. Betul, tapi yang tu memang semua orang tu tunggu Ustaz, ya. solat tu Ustaz. Sebab Baik. lepas dia selesai khutbah tu kena ambil duit raya Ustaz. Sudah semestinya 2 kali Salam. setahun. Salam kaut. Okey. Tapi apa tak ada salam kaut? Ini tak ada Ustaz. Bezanya Okey, baik. solat Jumaat kita dahului dengan 2 khutbah Okey, sebelum jawapannya? menunaikan solat Jumaat. Baik, so betul lah jawapan Auni. Ya, sudah semestinya. Okey, Betul. tahniah Auni. Kita nak bagi Auni pilih ke Ustaz? So, Auni Auni pilih. Cuba pilih Auni. Merah, biru, hijau. Biru. Biru. Okey. Sebab katanya sama Kotak dengan langsir biru. belakang tu Ustaz. Auni ni peminat warna biru kau ni. Tudung pun biru Ustaz. Biru kalau Okey. psikologi maksud dia respect ni. Oh ya ke? Bukan tenang ke Ustaz? Tenang sekali lah. Oh, okey. Tenang, ketenangan, respect. dalam Ini jawab. penghargaan untuk Auni atas jawapan yang betul tadi. Baik. Jom sama-sama kita Apa tu Ustaz? Apa dia? doakan Auni sebagai ahli syurga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Moga InsyaAllah. Allah kurniakan Ahli syurga. untuk Auni. Amin. Baik, Amin, ya seterusnya kita ujikan lagi Baik. anak murid kita ni dengan soalan yang terakhir. Boleh, Ustaz. Baik, soalan yang terakhir. Hukum menunaikan solat Jumaat adalah wajib antara berikut yang manakah bukan syarat wajib solat Jumaat? Hukum menunaikan solat Jumaat adalah wajib antara berikut yang manakah bukan syarat wajib solat Jumaat? A. Islam, B. Baligh, C. Sihat tubuh badan dan D. Hamba sahaya. Kita pilih soalan jawapan. Baik. Wah, ini semua berebut lah Ustaz. Okey, semua jatuh tangan sebab ni last Ustaz yang Okey. terakhir. Relax. Turun tangan dulu. Turun tangan, Turun kita tangan kira. dahulu. Bertenang. Tenang, kita Kita tengok. kira sampai 3 Ustaz. Okey. 1, 2, 3. Oh, Alamak. mata. Sama lah Ustaz, serentak. Serentak. Okey. So, Tapi mata saya nampak Najmi. Nazmi, Kalau mata Azhar? mata saya seperti mana mata Ustaz? Okey. Baik, kalau macam tu kita pilih Najmi yang menjawab. Okey, silakan Nazmi. Okey, Najmi. Jawapannya Najmi. D. Hamba sahaya. Ya. Hamba sahaya, Sudah Ustaz. semestinya syarat dia. Okey. Jawapannya adalah hamba sahaya. Okey, murid-murid. Itulah apa yang kita belajar pada hari ini Baik. berkenaan dengan solat Jumaat dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan solat Jumaat. Baik, Hashtag itu terbaik. dia. Okey, sebelum tu Ustaz, tadi kita tak suruh Nazmi pilih sekali lagi Ustaz. Ya, petak kotak yang warna apa Najmi? pilih untuk kali yang terakhir di Nazmi. Merah, silakan, Nazmi. biru ataupun hijau. Hijau. Mana satu pilihan hati? Hijau. Okey. Sesuai dengan baju Melayunya, baju raya. itu dia. 2 tahun dah tak pakai. Tak pergi ke mana-mana Najmi. Samalah Ustaz. Baik. Penghargaannya ialah Okey. tepuk 5.5. 5,5. Tepuk 5,5. Macam mana ni? Ustaz. Baik, sama-sama kita buat. Okey.
1, 2, 3, 4, 5. Tahniah. Terbaik. Terbaik Najmi. Baik, terima kasih kepada Najmi, adik-adik saya yang comel, semua sekali lah yang bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga anda yang berada di rumah juga tidak ketinggalan. Mungkin cikgu sebagai khulasah ataupun kita kata sebagai rumusan terhadap apa yang kita belajar pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik Jumaat penuh barakah ini, Ustaz. Mungkin kita mulakan dengan Ustaz Hafiz. Mungkin boleh kongsikan sedikit rumusan, Ustaz. Baik, terima kasih Azhar. Kita lihat hari Jumaat merupakan penghulu segala hari, hari yang paling utama, hari yang diberikan kemuliaan kepada kita semua. Baik. Terdapat beberapa ataupun banyak kelebihan yang ada pada hari Jumaat yang dikurniakan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat kemuliaan pada hari Jumaat. Jadi solat Jumaat yang difardukan kepada kita ni membuktikan hari Jumaat adalah semulia-mulia hari. Yang perlu kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lipat gandakan amalan kita pada hari Jumaat. Oleh itu, banyakkanlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersegeralah kita ke rumah Allah menuju ke jalan takwa. Insya-Allah kita sayang Allah, Allah akan sayang kita. Insya-Allah. Terima kasih Azhar. Amin. Terima kasih banyak Cikgu Hafiz. Mungkin Cikgu Zul. Okey. Ustaz Zul, silakan Ustaz Zul. Terima kasih Azhar. Bagi saya cukup mudah, senang saja. Solat itu ialah tiang agama. Barang siapa yang dirikan solat bermaksud dia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan agama maksud dia meruntuhkan agamanya. Siapa yang meninggalkan solat bermaksud dia meninggalkan agamanya. Dan suka untuk saya maklumkan pada anak murid semua, jangan lupa kalau kamu dibenarkan ke masjid, gunakanlah sejadah yang besar ini. Yang sebab inilah yang memenuhi SOP kita nanti di masjid. Perlukan sejadah yang besar, bukan sejadah yang kecil, walaupun kamu bertubuh kecil. Okey, jaga SOP, insya-Allah kita jaga, Allah jaga diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan jazak. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Zul. Dan Ustaz, betul kasih kalau saya salah, saya teringat satu ayat Quran yang Allah sebut bila tadi Ustaz Hafiz sebut berkenaan dengan bersegera kepada Allah kan. Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang mana maksudnya bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu. Allah sediakan syurga yang luasnya umpama langit dengan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk mereka yang bertakwa. Kita harap dan semoga kita tergolong dalam golongan mereka yang bertakwa seperti mana yang Allah sebut dalam Quran itu tadi. Baik, kita dah ucap sekali lagi jutaan terima kasih kepada Ustaz Zul Azhar Abdul Kadir, Guru Pendidikan Islam SK Pematang Pau Pulau Pinang, Ustaz Hafiz Fuddin Saad, Guru Pendidikan Islam SK Batu Lapan Changlun Kedah, dan juga adik-adik dan rakan-rakan sekelas saya daripada SK Pematang Pau Pulau Pinang dan SK Batu Lapan Changlun Kedah kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Kepada anda semua, jangan lupa temu janji kita di Trust Didik TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi, kita nak akhiri dengan dendangan nasyid daripada ustaz-ustaz kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ayo murid-murid, kita sama-sama nyanyikan bersama-sama lagu Sepuhun Kayu yang mengingatkan kita tentang solat, kerugian kita kalau kita meninggalkan solat. InsyaAllah. Okey. Ready dekat Google Meet, ready. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari, belanja rumah sendiri, supaya Allah menjadi sayang.
kata buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau Didik TV KPM